Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya' wasyuhada'i was salihin. وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتم بالخير. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Muka surat 36 nak. Perenggan yang kedua. Ke perenggan atas sekali. Perenggan kedua ke perenggan yang atas sekali. Muka surat 36. Perenggan yang kedua. Dan tak dapat tidak. Berkata Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, kita masih lagi dalam faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Dan tak dapat tidak, mesti. Mesti bagi penuntut ilmu itu daripada munazarah. Apa makna munazarah tu? Yakni kira bicara serta kawan-kawannya. Dan mutarahah. Mutarahah tu dipanggil athaf pada kata munazarah. Maksudnya dan tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu daripada mutarahah. Pertama sekali munazarah, yang kedua mutarahah. Apa makna mutarahah? Yakni berbahas dan berbalah-balah serta kawannya dengan qasak mencarikan yang sebenarnya dan yang betulnya, bukan qasak hendak menang dan bermegah-megah. Maka maknanya mutarahah, kembali pada mutarahah, hampir dan bersuatu dengan makna munazarah itu. Tak dapat tidak bagi pelajar hendaklah dia berbincang-bincang, berbahas-bahas dengan
kawan-kawan dia untuk mendapat jawapan pandangan yang sebenar. Mana bukan kata kita berdebat, berbahas itu tujuannya nak menang. Tetapi untuk mencari kebenaran. Dia panggil munazarah ataupun mutarahah. Maknanya kena buat diskusi lah. Kena bincang. Dia tak boleh kita mengaji tak ada diskusi, tak ada muzakarah, tak jadi, tak ingat. Antara cara untuk mudah kita dapat ilmu dan melekat, iaitu kita kena muzakarah, kena bincang, kena bahas, kena berdialog, berdebat. Ini pandangan kata begini, pandangan kedua kata begini, pandangan yang paling kuat sekali kata begini. Contoh. Jadi kita dapat 3 pandangan. Pandangan pertama, pandangan kedua dan juga pandangan yang muktamad. Yang muktamad yang kita nak pegangnya, pandangan yang mana? Kita ingat. Jadi kalau belajar tutup, bacanya tidak, mutalaahnya tidak, gitulah. Tak dapat ilmu yang banyak lah. Tidak dapat kepahaman yang betul. Sebab itu ini tak dapat tidak. Mesti bagi seorang penuntut ilmu, dia kena muzakarah. Dia kena bincang. Dia kena tanya. Kena berdebat. Tapi berdebat bukan kerana nak suruh menang. Tapi nak cari yang paling benar. Yang paling tepat. Yang betul. Kemudian dan muzakarah. Muzakarah ataf pada kata munazarah. Itu dia, sambungan di atas lagi. Kaitan dia, dan tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu daripada muzakarah. 3 perkara yang perlu kita buat. Munazarah, mutarahah, muzakarah. Muzakarah mungkin selalu kita dengar. Munazarah jarang-jarang. Mutarahah lagi jarang kita dengar. Ini tujuan kita belajar biar kita tahu. Apa maksud muzakarah? Yakni mengingat-ingat serta kawan-kawannya. Saling ingat mengingati. Yang ni masalah ni begini. Kita belajar macam ni, kita guru kita syarahnya maknanya begini. Tu kita saling ingat-ingat. Tu makna muzakarah, diskusi. Bincang. Maka saya kira bahawa adalah ia penuntut ilmu. Ia tu kembali kepada penuntut ilmu. Adalah ia penuntut ilmu dengan insaf. Dan berfikirkan diri pada sekaliannya muzakarah. Sekaliannya muzakarah. Jangan ikut larut hawa nafsunya. Maknanya kita bermuzakarah itu dengan penuh keinsafan, penuh kesedaran. Bukan kerana kita nak dengki dengan orang, nak mengalahkan kawan kita dengan sebab kita ni ingat. Kawan kita tak ingat, kita nak pelekeh, nak perendah, tak boleh. Jangan begitu. Tu dia. Jangan ikut hawa nafsu kita yang mendorong kepada perkara-perkara yang tidak baik. Kena buat ni untuk dapat ilmu. Dan demikian juga berhalus dan perlahan dan amat-amati dan perhatinya dan terpelihara ia penuntut ilmu. Ia kembali kepada penuntut ilmu. Ia tu siapa? Penuntut ilmu. Daripada kemarahan dan perkelahian. Jangan siapa kita bincang tu siapa bergaduh, berkelahi. Maklumlah kita bincang, bukan kita seorang, banyak orang, 4-5 orang. Jangan siapa kita marah pada kawan kita lambat nak faham.
Jangan kita dengki pada kawan kita yang cepat faham. Kita bincanglah. Muzakarah. Sebab apa dia kata jangan kita bincang, jangan kita diskusi dengan marah, kita ambil perhatian secara perlahan-lahan, kita perhati betul-betul, fokus betul-betul, kerana bahawasanya munazarah dan muzakarah itu berjumuk kira dan mesyuarat. Itu dia. Sebab dia kata muzakarah ni dia berbincang. Berjumuk kira ni bahasa Pantai Timur. Bahasa orang petani panggil jumuk kira. Mana kita kumpul dan kita berkira-kira. Dia panggil berbincang. Yang ni bawa pandangan, yang ni keluarkan pandangan. Itu maksudnya. Muzakarah, munazarah tu mana kita berbincang-bincang. Bukan nak berkelahi. Bermesyuarat. Saling memberi pandangan. Lontarkan idea pandangan. Itu dia. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan berjumuk kira dan musyawarah itu sungguhnya kerana mengeluarkan yang betul dan yang sebenar. Tujuan kita nak bincang, nak musyawarah ni untuk kita cari pendapat pandangan yang betul, yang sebenar. Bukan kita berkumpul nak cari gaduh. Bukan kita nak marah-marah. Bukan, kita nak cari ialah keputusan natijah yang betul, natijah yang sebenar, bukan nak berkelahi. Ini kena buat sebagai penuntut ilmu. Dan demikian itu, demikian mana? Demikian kata nak mengeluarkan yang betul. Demikian itu kembali kepada kerana mengeluarkan yang betul. Untuk mencari pandangan yang tepat. Demikian itu kembali kepada mengeluarkan. Kerana mengeluarkan yang betul dan sebenar. Itu maksud demikian itu. Sungguhnya hasil ia demikian itu. Untuk dapat jawapan yang tepat, pandangan yang betul yang benar, hasil dapat dengan amati dan perhati dan berhalus dan insaf. Untuk mendapat pendapat yang betul dan tepat, kita kena perhati betul-betul, kena faham betul-betul. Dia tak boleh gopoh-gopoh, tak boleh. Menyebabkan pandangan ataupun pendapat, kepahaman kita tidak tepat. Sebab tu gopoh ni jangan. Awal-awal lagi pengarang kitab kita pesan, jangan gopoh. Sebab gopoh-gopoh ni daripada syaitan. Al-ajalatu minas syaitan wat ta'anni minallahi. Gopoh itu daripada syaitan dan berlemah lembut itu, beralus perhati itu, perlahan-lahan itu ialah daripada Allah. Sebab tu apa-apa pun kita buat secara perlahan-lahan. Jangan gopoh-gopoh. Sebab gopoh ni dia bawa kita pada masalah. Gopoh. Kalau kita makan gopoh pun tercekik, minum air gopoh kita, tercekik, tersedak kita. Lepas tu perlahan-lahan. Walau air mana ada tulang, tak ada tulang dia. Apa tersedak? Maksud apa? Gopoh. Bukan sekadar masuk dalam mulut, dalam hidung pun masuk juga. Sebab tu jangan gopoh. Apatah lagi kita nak bincangkan masalah. Masalah yang berkaitan dengan hukum hakam. Mestilah dalam keadaan kita amat amati. Dalam keadaan kita berhalus. Dalam keadaan kita insaf. Dan tiada hasil demikian itu, demikian mana pendapat yang betul sebenar. Tidak akan dapat pandangan pendapat yang betul dan yang sebenar itu dengan marah dan berkelahi. Tak akan dapat keputusan yang baik dengan cara kita bergaduh. Kita berkelahi, kita marah-marah. Jadi, habis orang jadi emosi. Dengan sebab kita seorang. Kita je mula nak marah pada orang. Kita pun meninggikan suara. Akhir sekali orang pun nak marah dekat kita. Orang pun angkat suara.
Akhir sekali orang pun nak leraikan kita. Angkat suara je. Akhir sekali apa yang kita dapat? Tak dapat bergaduh. Lepas tu dalam bab bincang ni tak boleh begitu. Bagi pandangan. Dan kita tidak boleh potong ataupun menolak pandangan ketika mana seseorang itu memberi pandangan. Tak boleh. Biarlah dia keluar pandangan. Okey, baik. Baik, awak pandangan begini. Okey, awak. Dia bagi pandangan dia. Orang ni bagi pandangan dia. Semua dah bagi pandangan. Kita pilih manakah pandangan yang paling tepat. Pandangan paling tepat itulah kita ambil guna pakai sebagai pandangan kita untuk semua. Tu cara dia. Ini tidak berkelahi. Orang tu kata gue ni, orang ni kata gue ni. Kemudian masing-masing untuk suruh menerima pandangan dia, pendapat dia. Sedangkan pendapat yang dia keluarkan itu belum tentu tepat, belum tentu betul lagi. Sebab tu kena perlu kepada keinsafan. Kena renung baik-baik dulu, kena tengok dulu. Jadi pendapat yang baik, pendapat yang betul, pendapat yang bernas tidak akan dapat dengan cara marah, tidak akan dapat dengan cara berkelahi. Tak dapat. Itu dia. Ini dipanggil kewajipan sebagai seorang penuntut ilmu. Sama juga dalam bab lain pun. Dalam semua urusan. Dalam rumah tangga tentu, mak ayah kita. Kalau bergaduh, berkelahi di atas suatu perkara, suatu isu, suatu masalah. Tak sesah, bincang. Nak buat macam mana ni? Mak kita bagi pandangan, ayah kita bagi pandangan. Baik. Jadi dua pandangan. Habis tu, mana yang paling bagus? Baru betul. Marah. Tak ada. Syarikat besar. Dia berkelahi. Orang meeting nak cari pandangan. Tak dapat keputusan. Sebab tu perlu kepada keinsafan. Perhati betul-betul. Fokus betul-betul. InsyaAllah kita akan mendapat pandangan yang betul, pandangan yang benar. Habis di situ. Kemudian kata musannif rahimallahu ta'ala lagi. Maka jika adalah niatnya penuntut ilmu. Nya tu kembali kepada penuntut ilmu. Jika adalah niatnya. Niat apa? Tulis sikit. Pada munazarah dan mutarahah. Hingga akhir. Niatnya tulis di bawah dia sikit tulis. Pada munazarah dan mutarahah. Tulis pada munazarah dan mutarahah. Tulis bawah sikit. Jika adalah niatnya, tulis sikit. Nya tu pada penuntut ilmu. Tulis di bawah tu pada munazarah dan mutarahah. Pada munazarah dan mutarahah. Kemudian tulis alif lam kha. Alif lam kha tu singkatan daripada ila akhirih. Makna hingga akhir lah. Jika niat dia bincang, niat dia berdebat tadi, niat apa dia? Mengalahkan lawannya, kitab. Lawannya lawan penuntut ilmu. Dan menindihkan, nak mengalahkan. Menindih mana merendahkan, mengalahkan. Nescaya tiada halal demikian itu. Demikian mana? Demikian kata niat nak mengalahkan. Niat nak merendah-rendahkan kawannya. Pada waktu itu hukumnya tiada halal, haram. Kita berdebat tujuan dia nak mengalahkan orang. Nak mengalahkan kawan-kawan, teman-teman pengajian. Tak boleh. Niat tak betul dah. Niat nak berdebat tu biar dia kalah. Biar aku menang dalam debat. Debat bincang ni bukan nak cari siapa menang siapa kalah, nak cari siapa betul. Yang betul tu patut kita pegang. Tu dia. Bukan nak cari awak menang saya kalah, saya menang awak kalah, bukan. Tu cari pendapat yang betul. Baik. Dan sungguhnya halal demikian itu kerana menyatakan yang sebenar. Jadi kalaulah kita kata berdebat kita tadi untuk menyatakan perkara yang sebenar, jadi munazarah, mutarahah tadi berbalah-balah berdebat kita tujuannya untuk menzahirkan kebenaran halal. Tapi kalau tujuan niat nak mengalahkan kawan, nak mengalahkan teman-teman sepengajian, hukumnya haram.
Ya. Lepas tu yang kita duk bergaduh. Yang duk terasa hati dalam bab perbincangan, discuss dalam bab ilmu. Jangan. Sebab perkara ini berlaku lah. Kalau bincang tu dia akan berlaku begitu. Berasa tak puas hati, syaitan masuk jagung. Nafsu amarah, berasa nak kita menang. Jadi perkara itu mesti disucikan daripada hati seorang penuntut ilmu. Dengan ada sifat itu dalam hati kita. Kalau ada rosak kita akan binasa. Ini panggil adab ni, adab belajar, cara-cara belajar. Kitab yang kita belajar ni, belajar cara belajar. Belajar cara-cara untuk belajar. Sebab belajar dia ada cara dia. Mak kita nak buat ketupat, nak buat kek, ada cara dia. Tak kena cara tak jadi kerah. Baling kucing pun mati. Musuh kata makan. Pasal apa tak kena cara? Tu dia. Baling anjing, mati anjing. Kek apa ni? Kek ke tanah ni? Pasal apa tak kena cara? Kerah. Maknanya ada cara. Nak makan ada cara, nak tidur ada cara. Takkanlah mengaji tak ada cara. Mengaji pun ada cara dia. Untuk kita dapat ilmu, untuk kita dapat amal, untuk kita dapat sabar. Supaya ilmu kita itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaji ya. Mengaji juga adab kena jaga. Dalam belajar ni banyak kena khidmat. Belajar kena bersungguh, belajar kena fokus, muzakarah berbincang, kemudian hidup kita ni kena banyak khidmat. Khidmat. Ada orang rajin belajar tapi malah nak berkhidmat. Ada orang rajin berkhidmat malah belajar. Dua-dua tak bagus belaka tu. Dia kena gabung. Belajar kena rajin, khidmat kena banyak. InsyaAllah ilmu dia akan jadi berkat. Dia kalau rajin saja khidmat kurang, tak ada faedah juga. Rajin belajar tapi khidmat malah dia. Ada faedah sebab kita belajar ni tujuan nak amal. Amal itulah khidmat. Apa tak? Nak tolong, kena bantu, kena apa, itu khidmat. Bila mana kita khidmat banyak dalam kehidupan kita ini, insya-Allah pintu-pintu kebaikan itu akan terbuka. Pintu terang hati kita, pintu minda kita, banyak khidmat. Jangan culah. Pak Ustaz tahulah pelajar-pelajar ni banyak culah. Nampak kelibat ustaz lari dah, takut ustaz suruh. Takut ustaz panggil. Walhal kadang-kadang nak suruh ambil sampah kecil je. Tapi nampak ustaz kelibat lari. Bimbang takut ustaz nampak kita, ustaz pun panggil kita. Pasal apa? Pasal kita ni kena duri palah. Duri palah ni mana malah. Jadi pemalah ni kena buang daripada kita sebagai penuntut ilmu. Bahkan kalau jumpa pergi kat ustaz, salam dengan ustaz, tanya ustaz ada nak suruh apa-apa ke? Tu bagus. Ini tak lari. Nampak? Ustaz nampak kita dah, kita pun nampak ustaz dah, kita pun lari. Ustaz pun panggil kita, buat-buat tak dengar. Dengar dah, buat-buat tak dengar, tak lari dia, panggil. Mak, dengar dah, tak lari juga dia. Ni panggil. Tak berkat ni memang. Lepas tu hidup kita kena banyak khidmat. Tolong angkat, tolong bersih, tolong sapu. Bukan tolong sepoh. Juga. Sapu, seorang lagi tu sepoh. Jenuh. Tukang sepoh. Sepoh ni rajin belaka kan sepoh, rajin sepoh. Macam rumah kita tak? Rumah kita, adik kita, adik-beradik kita. Allah, sepoh nombor satu. Tapi kalau suruh sapu, pakat lari belaka. Suruh sekali, dua kali, asyik saya je kena suruh. Bunyi tu. Malah khidmat tu. Waktu hidup kita kena rajin khidmat. Biar orang kenal kita dengan rajin belajar dan rajin berkhidmat. Biar kita tinggal jasa. Bukan orang kenal kita, culah budak tu. Budak tu, culah.
Orang kena culah. Habis satu madrasah, satu mahak, orang kena. Budak tu culah. Tapi seorang lagi tu, yang tu bagus, gaji. Mana mau kita, orang panggil kita ni seorang pelajar yang culas dengan pelajar yang gaji. Sudah pasti kalau kita nak dengar, sedap kita dengar, orang kata kita gaji. Biar kita tak gaji mana pun, tapi buat-buat gaji. Tak apa mula-mula, biasalah. Apa pun kita kena buat-buat dahulu, baru lama-lama jadi sungguh. Memang berat. Sebab tu kalau kita buat-buat gaji, lama-lama gaji sungguh. Tapi kalau kita buat-buat malas, lama-lama jadi malas sungguh. Jadi buat-buat khidmat, kena rajin khidmat. Ustaz masa belajar dulu gitu. Kawan-kawan ni tak apa nak khidmat sangat. Ustaz ni, kita belajar, kita cuba nak amal. Jauh lagi ustaz kita sampai. Kita pergilah. Dia bawa beg kitab. Kita pergi dekat motor, tunggu kat motor lagi. Nampak motor, kita berdiri. Dia pun berhenti, kita pergi. Kita bersalam. Ustaz, saya bawa beg. Kita ambil beg. Pergi letak tempat, di mana nak baca kitab. Kita letak situ. Setiap kali, akhir sekali kawan-kawan pun tengok kita selalu buat begitu, orang lain pun mula nak mengikut. Kan? Akhir sekali pakat berebut pula nak khidmat pada guru kita. Orang ni nak angkat, orang ni nak angkat. Tengok. Akhir sekali melahirkan suasana yang baik. Kenapa? Kerana kita suka khidmat. Baca kitab pula. Bila mana baca kitab, ustaz kata, baca. Kita baca pula. Tak apa salah sebab kita pelajar. Bukan guru, salah biasa je. Belajar baca sikit. Akhir sekali, mari ustaz kita akad. Mula mengajar, ustaz suruh baca dulu 2, 3, 4 baris sebelum dibaca. Baca, dia nak dengar. Kita baca. Lama-lama melatih diri kita tu terbiasa. Ini khidmat. Ya. Jadi boleh jadilah dengan khidmat yang sedikit kita semasa kita belajar, maka Allah Ta'ala memberkati ilmu yang tak seberapa yang kita ada. Itu ya. Itu bukan kata mengaji, bawa kitab, tulis-tulis, lepas tu habis, pakat lari belakang, lepas tu bawa kitab berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tidak. Nampak tak? Begitu. Jadi maknanya perkara ini perlu diamalikan, perlu dihayati dalam kehidupan kita. Inilah kita panggil salah satu kitab. Kita belajar bukan sekadar kita ingin tahu isi kandungan kitab, tetapi kita nak ambil apa yang disebut oleh pengarang kitab menjadi amalan, darah daging, pakaian kita seharian sampai kita mati. Nampak tak? Tengok ni. Mana kena muzakarah, kita kena muzakarah. Kena buat perbincangan, kita kena bincang. Kena rajin, memang kita kena rajin. Walaupun kita tak berapa nak rajin. Buat rajin dahulu. Lama-lama insya-Allah doa banyak, usaha banyak, khidmat banyak, lama-lama rajin. Tu dia ya. Kita buat perlahan-lahan insya-Allah ya. Baik, habis di situ. Tuan-tuan muslim-muslimat, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat insya-Allah perlahan-lahan. Jadi kalau kita berbincang dalam bab munazarah, dalam bab mutarahah, hati kita niat mesti ikhlas kerana Allah. Tujuan perbincangan kita, mesyuarat kita, diskusi kita ialah ingin mencari kebenaran. Bukan ingin mencari siapa menang, siapa kalah. Tidak. Kalau begitulah niatnya, hukumnya haram. Yang kedua, boleh jadi akan menimbulkan perasaan dendam antara satu dengan yang lain. Walaupun pada zahir kita nampak perbincangan dalam bentuk ilmiah, tapi oleh kerana niat kita tak baik. Mungkin kawan tu kalah dalam perdebatan kali yang pertama, tapi oleh kerana niat tak baik, dia pun ada niat kali yang kedua, nak adakan debat kali yang kedua, tujuannya untuk mengalahkan kita. Tak sudah. Dia akan timbul benda lain. Dia bukan kata nak cari kebenaran, nak cari siapa menang siapa kalah. Satu masa dia akan kalah dengan aku. Itu dia. Niat tak betul. Masa habis, pahala tak dapat, menimbulkan perasaan iri hati, dengki, dendam dan sebagainya. Yang ni mesti dibersihkan. Kalau tidak, jadilah jadi ulama, tapi ulama suka berdebat dengan orang, suka pelekeh orang, suka peleceh orang, tak nak terima kebenaran. Ini jadi macam tu. Kita tak nak jadi ustaz macam tu, ulama macam tu. Kita nak menjadi ulama yang berilmu, beramal dan insaf dalam keadaan kita diberi ilmu oleh Allah SWT.
Bukan sombong, bukan angkuh, bukan meninggi diri. Oleh kerana kita ilmu banyak Tuhan bagi. Kita pun dabik dada. Akak hidung kita jalan. Tu hukumnya haram, tak boleh. Kita kena ilmu kita makin bertambah, kepahaman kita makin bertambah, maka kedudukan kita makin merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah pakaian kita kehendaknya. Sebagai seorang penuntut ilmu, insya-Allah walaupun ilmu mungkin kita tak banyak tapi berkat. Kalau ilmu kita banyak lagi berkat, masya-Allah. Tu lagi hebatlah. Yang tu jarang-jaranglah. Kadang-kadang 100 orang ada seorang, 2 orang. Macam tu. Ilmunya banyak, tawaduk, berkat lebih daripada orang lain. Tak ramai. Jadi kita harap yang tak ramai itu termasuk kita. Memang tak ramai dah, tapi kita termasuk dalam tu. Harap-harap kita kepada Allahnya, doanya begitu. Ya Allahumma amin. Baik, habis tu. Kemudian kata musannif lagi, dan bermula membuatkan keliru dan kesamaran, dan halah itu tiada harus ia buat keliru, buat kesamaran, buat halah tu pada munazarah itu, melainkan apabila adalah lawan penuntut ilmu tadi olok-olok dan senda-senda jua. Tak boleh kita bincang sengaja kita timbulkan isu-isu masalah yang sama-sama buat orang keliru. Melainkan kawan tu memang dia ada nak bincang, tapi sengaja dia bincang dengan kita tu, dia nak perkenakan kita. Pada waktu itu tak apa. Dia niat tak betul dah, kita pun tengok. Gaya dia pun gaya dia nak mengenakan kita. Pada waktu itu tak apa, kita buat olok-olok main-main tak apa. Pasal apa? Pasal niat dia tak betul. Kita akan nampak melalui tindakan dia, gaya bahasanya, gaya percakapannya, kita akan kenal. Kita akan kenal orang tanya betul nak tahu dengan orang tanya nak sudi kita. Kita boleh beza. Lama kita hidup dalam bidang ilmu ini, kita akan dapat beza. Ada orang dia tanya, tapi tanya memang betul dia tak tahu. Ada orang tanya, tetapi bukan dia tak tahu, dia nak suruh orang lain tahu. Ada orang tanya bukan kerana dia tak tahu, tujuan dia nak sudi orang, nak perkena orang yang dia tanya. Ada juga. Jadi yang ini macam-macam pertanyaan. Jadi kalau kita nampak gaya dia tanya bukan kerana nak cari kebenaran ataupun bukan nak cari kepahaman, tapi tujuan dia nampak untuk menyudi kita, nak memperkenakan kita. Pada waktu itu boleh kita olok-olok je, tak ada masalah. Ya. Bagusnya tak payah layan terus. Itu lagi bagus. Jadi soalan ni tak payah jawab. Itu baik. Jadi maknanya kalau bincang nak cari kebenaran, ya tak apa. Tapi kalau tidak, maka pada waktu itu diharuskan. Bolehlah. Nak olok-olok, bukan nak sungguh-sungguh, tidak. Bukan mencarikan yang sebenarnya, maka ketika itu harus ia haruslah dia buat olok-olok juga pada lawan dia. Itu dia, harus. Harus menuntut ilmu itu olok-olok, boleh. Buat senda-senda, main-main. Baik, habis di situ. Maknanya apa yang kita faham daripada perenggan itu, kewajipan sebagai penuntut ilmu, sahagianya dalam belajar ni kena ada 3 keadaan tu. Dia panggil munazarah, mutarahah dan muzakarah. Ni kena selalu ada. Jangan tak ada. Kalau tak ada, rugilah. Rugi. Ni kitab kita ni mengaji banyak muka surat ni. Banyak muka surat dah, 36 muka surat. 36 muka surat berarti 15 lah lebih dah. Jadi kalau kita tak cuba baca balik, bincang balik, dia akhir sekali tertutup habis. Makna-makna syair, kalimah-kalimah Arab. Tu yang tak ada baris, kawan kita ada datang, kita tak datang dan sebagainya, kena tengok balik, ulang kaji balik. Barulah kita faham dan kita dapat amal dalam kehidupan kita, insya-Allah, ya. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala, dan adalah Muhammad bin Yahya apabila dihadapkan kepada Muhammad, Syekh Muhammad ni, akan masalah muskil. Ada orang tanya dia masalah yang payah-payah, dan tiada dapat ia Muhammad akan menjawabnya. Orang tanya masalah, dia tak boleh jawab. Ni biasalah. Orang tanya ni mudah, nak jawab payah.
Orang tanya mudah sebab dia tanya, nak tahu. Ia nak jawab ni payah ni. Tak ingat, tak tahu. Nak kena fikir. Maka apabila ditanya tentang masalah yang beliau tidak tahu, Syekh Muhammad bin Yahya ni, lalu berkata ia Muhammad bin Yahya bagi yang menghadapnya. Orang menghadap masalah dan menanya masalah. Nya tu kembali pada masalah. Bermula pertanyaan yang engkau hendak akan pertanyaan itu, tentu kedatangan dan baginya tentu kedatangan dan baiknya, bukan bagi, baiknya, dan aku amati padanya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Tulis bagi tu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Artinya, dan di atas tiap-tiap yang mempunyai pengetahuan itu ada yang amat mengetahuinya. Dia kata, aku perhati dah apa yang kamu tanya. Aku cuba tengok perhati masalah-masalah yang kamu ajukan. Tapi orang yang tahu tu ada lagi orang yang lebih tahu. Maknanya kalau ada orang alim, ada lagi orang yang alim daripada dia. Ada orang tu alim, ada lagi orang yang lebih alim daripadanya. Maknanya kalau dia tak tahu, tanya orang lain lah. Orang lain ada yang tahu. Mungkin kita tak tahu, tanya orang yang tahu. Orang ni tahu sikit, ada lagi orang yang tahu banyak. Tu cara dia jawab. Habis. Kemudian, dan bermula faedah mutarahah dan munazarah itu. Apa faedah dia? Kita bincang-bincang, berdebat-debat, berkelahi, berbalah-balah, berbincang-bincang dalam perbincangan diskusi ilmu ini. Apa dia? Faedahnya. Dan bermula faedah mutarahah dan munazarah itu terlebih kuat. Terlebih kuat. Tulis ia. Kuat tu, antara kuat daripada tu ada ia. Terlebih kuat ia. Tulis ia lah, alif ya. Kemudian barulah daripada faedah semata-mata mengulang-ulangkan membacanya. Ini kelebihan. Bila mana kita bincang, kita bahas, kita kaji ramai-ramai, maka faedahnya lebih besar, lebih kuat berbanding hanya sekadar kita ulang-ulang masalah. Kita baca seorang, lepas baca, lebih baik lagi kita bincang. Bila mana kita bincang, faedah dia lebih besar. Sebab apa faedah lebih besar? Sebab kalau kita baca ulang, kita seorang. Bila mana kita bincang, berapa ramai yang ada dalam perbincangan kita, semua dapat faedah. Kemudian kita pun ingat kuat. Bila mana jumpa dengan isu atau masalah yang sama pada satu masa yang akan datang, maka kita pun teringat, masalah ni kita pernah bincang ni. Apa jawapan dia? Jawapannya begini. Ingat selalu. Ni kadang-kadang ulang-ulang ingat, tak tahu, lupa. Kita ingat. 10, 20 tahun pun kita akan ingat apa yang kita bincang. Isu ni masalah ni pernah kita bincang dulu. Muzakarah masa belajar dahulu. Kita pun ingat muka surat berapa, kita apa. Ini faedah lebih besar. Sebab tu disuruh sangat-sangat berbincang. Ada satu masa kita ambil setengah jam ke 1 jam ke. Seminggu ataupun 2 kali seminggu, 3 kali seminggu untuk kita bincang. Barulah dia memberi faedah yang sangat besar. Berbanding hanya sekadar kita mengulang-ulang bersendirian. Lebih baik daripada membacanya kerana ada padanya mengulang-ulangkan, dan lebih lagi. Kerana pada kita bincang tu sudah ada ulangan. Sebab apa? Sebab kita baca, orang ni baca, orang tu baca secara automatik. Mana pengulangan itu berlaku dalam perbincangan. Sebab tu bila mana kita bincang, okey semua faham.
Baik, kita pun nak test. Betul ke semua faham? Kita tanya kawan kita. Baik, awak kata awak faham. Baik, cuba awak ceritakan apa masalah yang kita bincang tadi. Dan apakah jawapan dia? Cuba awak terangkan pada kita balik. Maknanya, dia pun ulang balik. Kita pun dengar. Oh, sama dengan apa yang kita bincang. Ya betul, dia faham tu. Tapi kalau dia pun ulang, tiba-tiba apa yang dia katakan tak serupa dengan perbincangan kita, maka kita betulkan. Bukan begitu. Maksud sebenarnya begini. Tu silap lari sikit tu. Akhir sekali, yang duk ingat dah pun, makin kuat ingatan. Yang duk faham dah tu, makin kuat kepahaman. Yang tak faham, dia akan faham. Yang tak betul, boleh dibetulkan. Mana berlaku pengulangan dalam perbincangan. Maka dia akan menguatkan ingatan. Mana bukan sekadar kita ulang itu, seorang itu dapat fadilat seorang diri. Bahkan kalau kita bincang, fadilat lebih besar kerana berlaku pengulangan dalam perbincangan. Itu sangat penting. Sebab tu kena bincang-bincang. Hidup kita sebagai penuntut ilmu ni, biar kita bincang. Selalu bincang berkenaan dengan ilmu. Bawa masalah-masalah tentu. Apa yang masalah ni? Kita nak suruh ingat balik apa yang kita belajar. Umpamanya malam contoh, lepas kuliah sekarang, habis kelas tengah malam. Belum awak tidur, awak tanya kawan-kawan awak. Kita kuliah maghrib tu, Ustaz Khairi mengajar tu, apa 3 perkara yang mesti kita buat? Minta sebut apa 3 perkara apa ni? Masa sambil kita nak tidur. Jadi mungkin dalam ramai-ramai ni ada ingat, ada tak ingat. Jadi yang ingat tu sebut 3 perkara yang perlu ada, yang mesti kita kena buat, 3 kalimah. Pertama sekali munazarah, yang kedua mutarahah, yang ketiga muzakarah. Kenapa yang perlu kita buat? Sebab faedah dia sangat besar. Berbanding dengan kita baca mengulang-ulang berseorangan, lebih besar kita dapat kita ulang, kita bincang dalam diskus. Itu lebih baik lagi. Sebab itulah faedah besar berbanding dengan kita ulang seorang diri. Benda tu melekat dalam kepala kita. Tapi kalau belajar habis, tutup kitab habis. Tanya soh, mari pula 2 minggu akan datang tanya, tak ingat langsung. Apa dah? Kalau kita bincang, kita ingat. Apa dah yang kita belajar 2 minggu lepas? Belajar minggu lepas, ada 3 perkara. Apa kan 3 perkara? Sebut. Munazarah, mutarahah, muzakarah. Tak apa dah. Nampaklah tu tergambar tu. Ada kesinambungan. Cerita hak lepas dengan apa yang kita nak belajar sekarang. Tu biar nampaklah kepala kita. Ini tidak tutup. Akan sekali tutup habis. Dalam bab ilmu gitu. Kemudian dikatakan mutarahah, satu ketika itu terlebih baik daripada mengulang-ulangkan membaca 1 bulan. Tengok. Perbincangan itu walaupun sekejap, lebih baik daripada kita baca seorang diri dalam masa tempoh sebulan. Nak tengok besar tak besar, kita diskusi, kita bincang. Kita bincang sekejap aja, boleh jadi tak sampai 1 jam pun. Tapi nak banding kalau kita ulang seorang hari, sebulan, lebih baik bincang tu lagi daripada sebulan kita ulang seorang. Sebab tu faedah dia besar. Ini perlu diadakan bagi penuntut ilmu. Kemudian sekarang dulu insya-Allah panjang umur kita sambung kembali. Dikatakan mutarahah, satu ketika itu terlebih baik daripada mengulang-ulangkan membaca 1 bulan. Ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Kita ambil mula-mula peringatan lah dan bermula faedah mutarahah. Kita mula situ insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban khafif. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.